warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal? Qala adwamuha wa in qalla, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih lagi memberi kekuatan kepada kita, memberi pelbagai nikmat kepada kita, memberi pelbagai kemudahan kepada kita untuk kita mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah melangkahkan kaki kita ke dalam majlis ilmu ini. Walaupun sangat sederhana, dalam keadaan orang masih sibuk dengan pelbagai aktiviti-aktiviti lain, tetapi kita telah menunjukkan satu sikap istiqamah dalam mengikuti kuliah ataupun pengajian kita pada mingguan ini, insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan meneruskan buku fiqh aulawiyat kita, fiqh utama kita ini. Dan sebelumnya kita ingin melihat sedikit hadis yang saya bacakan tadi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang amalan ataupun kita beristiqamah dalam amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang amalan mana yang paling baik. Ini termasuk dalam aulawiyat kita, aulawiyat. Amalan mana yang paling baik? Sebab dalam amalan kita ini banyak, tetapi masa kita sedikit. Amalan kita sangat banyak, masa kita sedikit. Yang mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Rasulullah kata, Rasulullah bertanya, ayyul a'mal afdal? Amalan yang mana yang paling baik sekali? Rasulullah tak kata satu-satu amalan, solat baik, puasa paling baik sekali, zakat paling baik, mengaji paling baik sekali. Rasulullah tak kata. Rasulullah kata adwamuha, dawam, sentiasa buat. Itu maksud buat selalu. Bahasa sekarang konsisten. Tak kira lah. Sebab kita mengaji bukan kerana orang. Kita mengaji bukan kerana orang. Ada orang, alhamdulillah, semangat bagi kita tengok orang ramai. Semangat. Tak ada orang, tak menyatukan semangat kita. Sebab semangat beza dengan kesedaran. Kita mengaji kerana kesedaran. Dan di sana kita mendapat adwamuha, sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW. Itulah amalan yang paling baik kita. Mana kalau kita mengaji, sentiasa mengaji. Bila-bila masa kita mengaji, pada masa ramai, pada masa tak ramai, pada masa susah, pada masa senang, pada masa lapar, pada masa sempit, itulah pengajian kita yang paling baik. Kerana ada di sana adwamuha. Ada di sana adwamuha. Tetapi kalau kita mengaji, orang lain mengaji, orang ini mengaji,
Tetapi setengah orang mengaji, tengok ramai nak pergi. Ada masa lapang nak pergi, ada baru nak pergi. Setengah orang pergi pada bila-bila masa dia yang disuka. Beza. Pengajian seseorang dengan seseorang berbeza kerana apa? Di sana ada konsistennya. Konsisten kita mengaji. Sama dengan puasa juga. Sama dengan puasa. Kita puasa bulan Ramadan, alhamdulillah. Dan itu satu kewajipan bagi kita. Tetapi Rasulullah kata al-muha di sana paling baik sekali. Iaitu sentiasa. Bulan puasa wajib. Bulan lain kita teruskan. Kita teruskan. Sama dengan salat sunat-sunat kita. Sama dengan pelbagai amalan. Dan Rasulullah kata wa in qalla. Adwamuha wa in qalla. Sedikit. Walaupun dia sedikit. Konsisten walaupun dia sedikit. Jumlah tidak menunjukkan ia baik. Tetapi konsisten menunjukkan sesuatu yang baik walaupun dia sedikit. Malam ni kita solat tarawih, malam besok tak solat tarawih. Malam ni solat 20, malam besok tak solat 20. Adalah lebih baik kita solat tiap-tiap malam 8, lebih baik. Sebab apa? Di sana ada konsisten walaupun sedikit. Walaupun ada pembahasan ulama tentang bilangan rakaat yang Rasulullah sembahyang tarawih berapa. Tapi kita nak mengambil konsisten kita dalam beramal. Apa sahaja. Sebab apa Rasulullah kata konsisten ini? Kerana dalam keadaan kita berjalan di muka bumi ini, dalam keadaan kita sibuk dengan kerja-kerja harian ini, kita akan cenderung hati kita kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Maka dengan konsisten kita dengan amal, konsisten kita dengan apa-apa saja ibadah, dia akan memberi kekuatan kepada rohani kita. Kita nak rohani. Macam pokok, setahun sekali kita berbaju. Patutnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali 1 kilo sebagai contoh. 3 bulan sekali 1 kilo satu pokok. Kita rasa tak payahlah 3 bulan sekali, kita jamak sekali. Setahun sekali kita buh sekali 4 kilo. 4 kilo baju kat pokok. Apa jadi pada pokok tersebut? Bukan layu, mati terus. 4 kilo baju tu panas. Sama dengan kita, dia kena konsisten. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap 3 bulan sekilo contoh. Ada had dia. Keadaan-keadaan ini sangat penting untuk kita dalam pendidikan rohani kita. InsyaAllah kita telah melalui Ramadan, madrasah Ramadan, yang mana dapat digambarkan Ramadan ini sebagai satu madrasah disebut dan satu tempat kita berkursus. Hari ini kita pergi kursus, pergi seminar, pergi mana-mana, dirancang untuk sesuatu tujuan. Cikgu dia hantar kursus, tujuan ada kurikulum baru, ada peraturan baru, ada apa sahaja yang baru dihantar kursus. Itu kursus yang dicipta oleh manusia. Tetapi Ramadan ini satu kursus yang dicipta Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta kursus ini. Pada tiap-tiap tahun ada kursus kita. Kursus apa? Kursus Ramadan. Ada setengah orang pergi kursus. Kenapa pergi kursus? Alah, bos dulu. Saya tak pergi, tak naik pangkat pula. Saya tak pergi, tak ini pula. Saya pergi. Dan begitu. Pergi kerana yang lain. Pergi kerana mengelak kesibukan-kesibukan yang lain. Setengah orang berada dalam bulan Ramadan, memang terpaksa berada dalam Ramadan. Ke mana pun kena ada dalam bulan Ramadan. 12 bulan. Kena ada sebulan baru. Dan habis Ramadan datang, Ramadan pergi, Ramadan datang, Ramadan pergi, tidak ada kesan pun bagi dia. Karena apa? Dia tidak membawa hati, tidak membawa bersama dengan hati dia dalam bulan Ramadan.
Selepas Ramadan kita lihat ada setengah orang Ramadan Masya Allah dengan konsistennya, dengan amalan bacaan Qurannya, dengan amalan zikirnya, dengan amalan sedekahnya, salatnya dan sebagainya. Keadaan itu berubah selepas Ramadan. Ini kita lihat hadis tadi. Hadis tadi setelah kata adwamuha inqalla. Adwamuha wa inqalla. Konsisten kita dalam ibadah walaupun kita sedikit. Bulan Ramadan kita bersedekah banyak. Kita tahu dalam bulan Ramadan ini kalau nak buat sekolah bulan Ramadan lah kutip duit. Contoh maksudnya. Kalau bulan lain 11 bulan dapat 100,000, bulan Ramadan 1 bulan mungkin boleh dapat lebih daripada itu. Karena apa? Bulan Ramadan ini orang mengejar gandaan itu. Tetapi kalaulah kita tidak konsisten dalam amalan apa saja ibadah dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, bermakna amalan kita buat itu tidak yang terbaik. Tidak yang terbaik. Karena yang terbaik itu adwamuha wa inqalla. Jadi insya-Allah kita teruskan apa yang kita buat dalam bulan Ramadan, bacaan Quran kita apa sahaja diteruskan di bulan Ramadan ini walaupun sedikit. Itu maksudnya. Walaupun sedikit kita tak boleh buat banyak, keadaan kesibukan yang lain, kita buat sedikit untuk meneruskan konsisten kita dalam beribadah. Insya-Allah pada pagi ini kita menyambung surat 110, mengutamakan amal batiniyah. Mengutamakan amal batiniyah daripada amal zahiriyah. Ini sangat penting kita lihat tajuk ini. Karena apa? Sebagaimana tadi buku ini mengutamakan ataupun fiqh keutamaan, mengutamakan sesuatu amalan. Amalan batin ini lebih penting daripada amalan zahir. Zahir kita nampak kecacatannya, kita nampak kekurangannya, kita nampak apa sahaja pada zahir. Tapi pada batin kita tak nampak dia. Tak nampak dia. Lebih susah mengobatkan sesuatu yang batin daripada yang zahir. Doktor kalau tengok, oh ini patah simen, oh ini macam ni, buat terus. Zahir lebih mudah. Tapi batin lebih susah. Sebab tu kena utamakan batin dulu. Batin susah. Siapa tahu seseorang itu akan jadi gila? Pernah tak tahu seseorang itu akan ada masalah batin dia. Di antara amalan-amalan yang diunggulkan dalam agama adalah amalan-amalan batin daripada amalan fizikal. Amalan batin, amalan tersebut rohani daripada amalan fizikal, jasmani. Kerana apa? Amalan yang zahir itu, amalan yang fizikal itu tidak akan diterima jika tidak disertai oleh amalan batin. Itu yang utama. Yang pertamalah, apa saja amalan zahir kita ini sama sekali tak diterima oleh Allah jika amalan batin kita ini tidak sempurna. Di sini dibagi contoh tentang niat. Tentang niat. Apa saja pergerakan solat kita, pergerakan zikir kita dengan lidah, pergerakan kita memberi sedekah, tidak akan diterima. Semua itu amalan zahir tidak akan diterima jika di sana tidak ada amalan batin, tidak ada niat. Kita sedekahlah, kita buatlah jalan daripada sini sampai ke Johor, kita sedekahlah berjuta-juta ringgit sekalipun, kita panggil wartawan supaya syarikat kita naik, supaya di sana ada kerosakan kepada amalan batin. Maka sia-sia semua amalan zahir kita. Jadi al-a'mal bin niyat ini, itu perbuatan dengan niat, amal-amal dengan niat ini adalah sangat-sangat penting. Semua amalan-amalan itu hanya bergantung pada niat. Maknanya kalau tidak ada niat, tidak diterima. Bukan sahaja niat, tetapi niat kerana Allah. Maksud niat maksud ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain.
Dalam satu hadis disebut di bawah, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan secara ikhlas dan mencari keredaan Allah. Dalam satu hadis qudsi disebut, aku di antara sekutu-sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu. Barang siapa melakukan amalan yang terdapat di dalamnya persekutuan ataupun syirik kepada selain aku, selain Allah, maka aku akan meninggalkannya dengan orang yang disekutuinya. Maksudnya, kalau melakukan pekerjaan satu amalan yang zahir, di sana ada niat yang tak betul, niat kerana apa, Allah akan tinggalkan kita bersama itu. Maksudnya, kita buat kerana orang, Allah tak buat apa-apa kepada kita, Allah tinggalkan kita bersama dengan orang tersebut. Mintalah balasan kepada dia. Itu maksudnya. Kita buat sesuatu kerana seseorang yang lain, kita kena minta balasan kepada orang itu. Kita nak wartawan tahu sebagai contoh. Kalau sekarang ni wartawan tahulah, mintalah kepada wartawan tersebut, minta kepada media pahala sedekah, pahala derma dan pahala-pahala yang lain. Dalam hadis yang lain disebut, maka ia adalah untuk yang disekutuinya dan aku bebas daripadanya. Ini penjelasan hadis di atas. Allah tak bersama dengan orang beramal begitu. Allah suruh minta dengan orang yang diseketui tersebut. Yang kedua, bahawa hati merupakan inti daripada diri manusia. Hati. Kenapa disebut hati ini? Kerana semua amalan-amalan yang batin ini, dia bersumber daripada hati. Dia pusat kepada kebaikan dan kerosakan. Seperti disebut, ketahuilah bahawa sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maksudnya jika darah itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rosak, maka rosak pula seluruh tubuhnya. Itu adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadul jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Jelas seperti itu. Amalan hati itu, kalau hati itu baik, kalau hati itu jujur, kalau hati itu sangat baik, maka dia akan menjelma kepada amalan kita, akan menjelma. Tapi kalau hati itu baik, buruk, kalau hati itu ada dengki, kalau hati itu ada hasad, maka akan terzahir dalam amalannya, akan terzahir dalam perbuatan-perbuatan fizikalnya. Setengah orang kata, alah, nampak je dia macam tu, nampak je mulut laser, nampak je dia mengata orang, tapi hati baik. Kita boleh nilai lah. Allah kata, kalau hati baik, Rasulullah kata, kalau hati baik, dia terzahir kepada lidahnya, terzahir kepada tangannya, terzahir kepada semua anggotanya. Tapi kalau hati itu tak baik, dia akan terzahir. Kalau dia suka mengata kepada orang, mulut laser kepada orang, tak sambung silaturahim dengan orang, bermakna kita boleh nilai hati dia. Tak payah orang disebut, alah macam tu dia, nampak macam tu, jangan ambil hati. Jangan ambil hati dia mengata kat kita, jangan ambil hati dia masam muka dengan kita. Hati dia baik, hati dia baik. Tidak, tidak. Kerana Rasulullah menyebut sumbernya hati. Kalau hati itu rosak, segumpal darah itu rosak, maka terzahir dalam amalan dia. Kalau dia baik, terzahir dalam amalan baik. Mulut dia tak mengata kat orang, ada benda dia nak cakap, dia cakap yang baik. Tak ada benda dia senyap. Dia tak mengata orang tentang keburukan-keburukan orang di belakang dan sebagainya. Ini jelas kepada kita. Jelas kepada kita, menunjukkan hati itu ataupun amalan batin itu memberi kesan kepada amalan zahir kita. Sebab tu amalan batin lebih utama sekali. Nabi SAW menjelaskan bahawa hati merupakan sasaran pandangan Allah, sedangkan amal manusia merupakan cerminan dari keadaan hatinya. Hal ini seperti pernyataan beliau. Jelas, hati merupakan sasaran pandangan Allah. Allah tengok hati.
Kita nak menderma banyak mana sekalipun, Allah tengok hati kita. Ikhlas mana hati kita? Kita nak cerita ikhlas ni, Masya Allah, satu tajuk yang sangat-sangat mendalam. Buat PhD, Datuk PhD buat, kita tak boleh nak dapat ikhlas tersebut. Tidak boleh dapat kalau tidak betul-betul menghayati ikhlas ini. Ikhlas, kita tak peduli apa saja tak peduli kecuali Allah. Itu baru kita dapat ikhlas. Buat amalan, tak peduli. Buat amalan, buat sesuatu, tak peduli. Orang tengok, orang tak tengok, orang jeling, orang pandang, orang tak pandang, kita tak tengok. Apa sahaja amalan kita, di sana baru ada ikhlas. Kita buat masa susah, kita buat masa senang, kita buat dalam keadaan apa sahaja, baru ada ikhlas. Ada sahabat kata, dia takut buat amalan. Takut, sebab apa? Takut tak ikhlas. Buat amalan takut tak ikhlas. Apa jawapannya? Nak ikhlas senang saja. Buat pada bila-bila masa saja. Orang tengok, masa tu orang tengok. Masa orang tak tengok, masa tu kita buat. Bermakna tidak ada ruang untuk kita tak buat dalam keadaan apa sahaja. Orang tengok, mungkin memberi motivasi kepada dia. Kita sedekah. Walaupun disebut dalam hadis, ma tunfiq yaminuka, kita menginfakkan apa dengan tangan kanan kita, tidak diketahui oleh tangan kiri kita. Bermakna tak boleh orang tengoklah. Tetapi kalau dalam keadaan orang ramai, kita bagi, orang tengok, tak apa. Dalam keadaan lain kita bagi juga, orang tak tengok. Bermakna dalam keadaan-keadaan apa saja keadaan kita akan bagi. Kita berzikir, kita baca Quran, orang tak tengok, kita baca, orang tengok. Kita baca, orang buat apa pun kita baca. Di sana akan terjadi ikhlas. Manakala amalan manusia merupakan cerminan daripada keadaan hatinya. Cerminan seperti kita sebut dalam hadis tadi. Kemudian Rasulullah menyebut, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh dan bentuk kamu, tetapi Ia melihat hati kamu. Bermakna apa? Amalan batin itu lebih utama daripada amalan zahir. Allah tak tengok tubuh kita, bentuk kita macam mana, keadaan kita macam mana, buat sesuatu macam mana. Bukan maksudnya Allah tak tengok, tetapi Allah tengok sana dulu. Allah tengok hati dulu. Kalau hati dah tepat dah, baru Allah tengok yang lain. Macam kita sembahyang juga. Kalau hati dah betul dah, baru kesempurnaan itu datang daripada anggota. Takbir macam mana sempurnanya, rukuk macam mana, kena tengok juga. Kena tengok juga rukuk macam mana, sujud macam mana, tahiyat macam mana, sebutan macam mana, kena tengok. Tetapi Allah tengok hati dulu. Kalau hati tak betul, maka anggota Allah tak tengok dah. Perkataannya, kelakuannya Allah tak tengok dah. Maksudnya memandang untuk diterima dan dipelihara. Allah menjelaskan bahawa keselamatan di akhirat dan keberuntungan di syurga hanyalah diperoleh oleh orang yang berhati baik, bebas daripada syirik dan penyakit-penyakit hati yang membinasakan, dan hatinya sentiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Masya-Allah kalau kita lihat ayat Quran ini. Dan jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, iaitu pada hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna. Pada masa ataupun pada hari harta tidak berguna. Disebut harta ni umumlah, apa sahaja yang ada pada kita. Apa sahaja yang ada pada kita. Nikmat ini yang Allah bagi ini, sama ada nikmat yang melekat pada kita ataupun nikmat luaran ni, semua harta kita. Semua harta kita. Kalau kita sakit sebagai contoh, sakit sebelah mata, nak berubat sakit tu sampai beratus-ratus ribu, itu harta, mana harta lah. Kalau tak sakit mata itu, harta kita tak habis. Kalau sakit mata itu, harta kita habis. Makna apa saja nikmat Allah bagi, mata, tangan, lidah, telinga, semua harta kita. Umum harta tersebut Allah sebut pada hari yang mana dibangkitkan kamu, pada hari harta tidak berguna dan anak lelaki tidak berguna.
Tak sebut anak perempuan. Bukan anak perempuan tu memang tak berguna, tetapi dalam Al-Quran ini apabila disebut lelaki, dia termasuk perempuan secara umum. Apabila disebut perempuan, dia kadang-kadang tidak termasuk lelaki. Kalau disebut lelaki secara umum, dia akan termasuk perempuan. Tetapi kalau disebut perempuan, lelaki dan perempuan, bermakna hukum itu ada kekhususan dua. Tadi sebut az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, lelaki dan berzina. Was-sariqu was-sariqatu, lelaki mencuri, perempuan mencuri. Bermakna di situ ada dua. Tapi kalau disebut lelaki sahaja, kebiasaannya dia akan termasuk juga perempuan. Anak lelaki tidak berguna. Dan juga kita boleh sebut anak lelaki ini biasanya, kenapa disebut dia lebih berguna? Kerana dia sebagai qawwamun 'ala nisa, dia sebagai ketua kepada perempuan lah, sebab tu sebut lelaki sahaja. Dan ayat Quran ni kadang-kadang menyebut sesuatu yang umum. Macam dalam satu hadis disebut diberikan unta merah. Pahala tu digambarkan seperti diberikan unta merah. Disebut unta merah bukanlah bermaksud unta merah itu saja, tetapi unta merah pada masa itu ni, unta merah pada masa itu dia menggambarkan sesuatu yang paling mahal sekali. Paling mahal. Mungkin kita ada proton, mungkin kita ada emas, ada Camry. Maksudnya nak banding emas dengan proton ni mungkin disebut yang paling besar sekali, kerana disebutkan jarang. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mana hati itu? Hati itu sangat utama. Amalan-amalan batin itu sangat utama. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasya ar-rahman bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh daripada mereka. Inilah orang-orang, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya dan tidak datang dengan hati yang bertaubat. Disebut juga tentang hati. Tentang hati, kerana dia ada kaitan dengan kita masuk syurga ni. Kita masuk syurga ni bukan dengan amalan kita, tapi dengan hati kita ni, dengan hati kita. Ada seorang sahabat tanya, wahai Rasulullah, aku ni tak ada apa. Tak ada apa nak infak, tak ada apa amalan-amalan, tak ada apa. Tidak ada apa. Sembahyang tak banyak, infak tak banyak, korban tak banyak. Sebab kata, itu macam mana? Itu macam mana? Macam mana masuk syurga? Maksudnya begitu. Tapi dia kata, aku ni cinta kepada kamu. Itu maksudnya. Cinta itu hati. Rasulullah kata, kamu bersama dengan orang yang kamu cinta. Bersama dengan orang yang kamu cinta. Dia cinta Rasulullah. Dia tidak ada amalan banyak. Tidak ada amalan banyak. Dia katakan, dia tanya, wahai Rasulullah, macam mana nak masuk syurga? Macam mana masuk syurga? Dia tanya. Rasulullah tanya dia balik, apa persediaan kamu? Apa persediaan kamu nak masuk syurga? Dia kata, aku tak bersedia apa pun. Ini tak banyak, itu tak banyak. Tapi dia kata, aku cinta kepada kamu. Allah SWT jawab, kamu bersama orang yang kamu cinta. Ini bersama Rasulullah SAW akan masuk syurga juga. Hati di sana memberi peranan yang sangat-sangat ampuh sekali untuk seseorang yang masuk syurga. Seterusnya muka surat 112. Jadi keselamatan seseorang dari kehinaan pada hari kiamat diberikan bagi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang baik. Kita datang kepada Allah sebab itu husnul khatimah. Husnul khatimah. Penghabisan yang baik. Penghabisan yang baik. Hati itu baik. Sebab itu disebut kita ni kena selalu berhusnuzan dengan Allah, bersangka baik kepada Allah. Kenapa? Allah sentiasa memberikan menurut sangkaan kita.
Jadi keselamatan kita ini, kehinaan kita ini pada hari kiamat bergantung kepada hati kita. Bergantung pada hati kita. Siapa pun tak tahu hati kita. Nampak muka senyum, senyum dengan lakonan, tapi hati busuk. Nampak pergerakan, nampak semua baik, tetapi hati rosak, hati telah binasa. Dan keberuntungan di syurga dianugerahkan kepada orang yang datang kepada Tuhannya dengan hati yang bertaubat. Hati yang bertaubat. Dalam keadaan macam mana pun kita ni baik, kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa kita yang paling banyak sekali. Takwa kepada Allah yang menjadi pesan Allah kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian merupakan dasar sifat-sifat keutamaan, kebaikan serta upaya-upaya di dunia dan di akhirat. Sebab itu disebut dalam hadis ini takwa. Dalam Al-Quran takwa. Takwa itu amalan batin, amalan hati, takwa. Kita berpuasa, tujuan utama dia untuk takwa. Ulama telah membahas tentang takwa ni, masya-Allah. Tujuan kita ikut kursus tiap-tiap tahun ni, sebulan bulan puasa ni, tujuan ni tak ada apa pun, bukan untuk kita nak sihat. Setengah orang, Allah, badan aku dah naik 5 kilo dah ni, alhamdulillah datang bulan puasa boleh kuruskan badan. Habis dah tujuan dia. Tujuan dia betul-betul nak dapat takwa. Takwa paling utama, nak selepas itu kurus ke, selepas itu turun kolesterol ke, selepas itu jimat duit ke, selepas itu apa saja, itu selepas itu akan datang. Tapi tujuan dia takwa. Dalam bulan Ramadan, Allah menyuruh kita untuk kita dapat takwa. Sebab apa takwa? Kerana dia amalan hati. Kenapa takwa? Kerana takwa akan menjaga kita. Tak payah buat pagar rumah kita kalau semua orang ada takwa. Tak payah ada polis kalau semua orang ada takwa. Tak payah tabung surau, tabung masjid ni, tak payah bubuh tangga, bubuh besi, bubuh, tak payah semua kalau ada takwa. Tapi apa jadi sekarang ni? Selepas Ramadan berlalu, lagi berlalu Ramadan ni, lagi banyak kunci kena bubuh di tabung masjid. Bukan bulan puasa pun ada. Baru ni ada satu masjid, bulan puasa duk pusing tabung. Ada orang bilang tabung tersebut, ada orang duk kutip. Tengok lepas tarawih, mana tabung ni? Tengok kosong tabung semua. Itu dia. Maknanya dia tahu dah. Dia tahu dah. Bulan puasa memang banyak. Bulan puasa mana-mana masjid habis semua kena terpecah. Kerana apa? Orang Islam ini tidak ada takwa. Siapa yang pecahkan tabung masjid? Maksud tak ada orang Cina nak masuk tabung masjid, masuk masjid, masuk surau. Orang India tak masuk. Syaitan mungkin tak ikat. Terlepas kat dia. Bukan terlepas kat dia syaitan. Syaitan diikat dekat dia mungkin. Dan syaitan telah mendidik nafsu dia. Itu yang jelas sekali. Syaitan telah mendidik nafsu dia selama 11 bulan. Sehingga syaitan bulan Ramadan, nafsu kamu buat kerja. Nafsu kamu buat kerja. Aku nak rehat bulan ni. Sebab aku telah diikat. Mungkin begitulah. Nafsu diikat. Dia tak kisahlah. Sebab apa? Dia telah didik nafsu tu selama 11 bulan. Dia tak kisah pun dia kena ikat. Sebab kita telah memberi ruang untuk syaitan mendidik nafsu kita. Ini lepas Ramadan ni memang peluang syaitan nak didik nafsu kita. Didik nafsu kita dengan pelbagai keadaan lah. Confirm hari raya pertama pun sakit perut. Saya hari raya pertama sakit perut. Perut terkejut, tak makan. Tiba-tiba kita menjamah. Bukan setakat menjamah ni perkataan sangat lembut lah. Lembut perkataan. Kita sunat sebelum pergi hari raya makan dah sekali, makan dah. Itu yang sunatnya. Selepas raya kita singgah sana, singgah sini. Tak masuk raya lagi, malam lagi dah pusing rumah dah. Bayangkan kalau kita usia 10 rumah. Satu rumah satu air sirap ke, air sasi ke, air apa ke. Tak makan banyak pun,
makan 1, 2, 3 ketul dah 10 ketul lah, tak terkejut perut. Besoknya terkejut lagi perut. Jadi keadaan ini memberi kesanlah kepada syaitan untuk mendidik nafsu. Jadi takwa tadi, kita nak sebut takwa tadi sebab takwa adalah persoalan hati kita. Dalam satu hadis Rasulullah menyebut at-taqwa hahuna. Rasulullah kata at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Sambil beliau menunjukkan ke dadanya 3 kali. Maksud beliau mengulangi sebanyak 3 kali dengan mengisyaratkan tangan ke atas dada secara langsung supaya apa yang disampaikan itu benar-benar merasuk, menusuk ke dalam akal dan jiwa orang. Ini takwa di sini, bukan di tangan, bukan di mulut. Takwa ada di sini. Takwa ada di dada. Takwa ini dapat menjaga kita dalam semualah, makanan kita, dalam pakaian kita, percakapan kita, pergerakan kita, ini menjaga takwa. Untuk itu Al-Quran memberikan isyarat dengan menambah taqwa al-qulub. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ayat ini saya nak bawa tuan-tuan puan-puan kepada apa yang disebut demikianlah perintah Allah. Dalam ayat ini dia sebut sebelumnya sya'air. Sya'air perintah Allah ni. Syiar-syiar Allah, semua syiar-syiar Allah ni. Syiar-syiar Allah ini untuk kita menimbulkan rasa ketakwaan, sya'air Allah. Kemudian dalam ayat ini juga kita boleh ambil kepada apa sya'air Allah itu, perbuatan-perbuatan dalam musim haji. Kalau kita lihat perbuatan dalam musim haji sekarang inilah, sekarang ini. Kalau sebelum ni mungkin sebelum ni peringkat 10, 15, 20 tahun dulu, apabila kita ikut kursus-kursus haji ni, walaupun saya tak pernah ikut secara formal macam tu, tapi saya ikuti secara non formal. Dia banyak beri kadang-kadang sesuatu yang sangat negatif kepada kita, sangat negatif, sehingga apa yang kita buat sepatutnya nak capai takwa ataupun akan timbul rasa takwa, tetapi sebaliknya. Disebut sini, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah. Haji satu syiar yang paling besar sekali, haji, maka sungguh itu timbul dari ketakwaan hati. Kata kalau kita nak buat umrah ni, kalau nak buat haji ni, kalau nak cun Kaabah tu lagi, orang-orang Arab ni dia main singgung kita je. Jangan bagi can di singgung kita. Tu dia. Jangan bagi can. Pegang tangan 2-3 orang ni. Kalau dia rasa dia tolak kita, tolak dia balik. Tolak dia balik, bagi dia jatuh. Apa terjadi? Mana syiar-syiar kita nak buat ni? Mana ibadah-ibadah kita nak buat? Mana paling baik kita nak cium Hajarul Aswad, dengan kita jatuhkan kawan kita? Mana paling baik sekali? Tak cium pun tak apa, jadi tak sakiti orang. Ini dengan singgung, insya-Allah. Susah payah untuk sendiri tidak mencederakan orang, tidak mengapa. Tapi kalau susah payah kita sehingga orang jatuh, kita terpijak, orang kita singgung, maka kita dapat yang sunat, kita tinggal yang wajib. Silaturrahim ini wajib. Semua ibadah-ibadah kita ni kita sebut kosonglah kalau kita tinggal silaturahim, kita tinggal amalan-amalan ini. Masya Allah. Ini dalam haji. Apa yang dapat? Kalau lelaki dapat haji, bukan haji mabrur, haji mabrur. Kalau perempuan tak tahulah haji apa. Nak tengok haji dapat tak dapat ni senang je. Senang saja, tak payah buat kajian. Kita tengok dia sebelum haji macam mana, sebelum pergi haji macam mana, macam mana amalan dia, macam mana peribadi dia, selepas haji macam mana peribadi dia. Kalau lelaki ni selepas pergi haji sekali, masih lagi duk main dam haji, itu tak haji mabrur lah. Itu memang confirm 2-3 jam di sana. Memang
lepak, tak confirm. Memang tak mabrur, confirm. Kalaulah dulu dia jarang-jarang pergi masjid, pergi surau, dan selepas balik haji, alhamdulillah, walaupun tak selalu, tapi nampak muka dia. Nampak muka dia pergi masjid, pergi surau, buat amalan baik. Bulan pertama tu pakai igal semua. Bulan kedua tak pakai, itu pun tak apa. Itu amalan zahir saja, pakaian saja, tidak mengapa. Jadi amalan dia, apa disebut oleh ulama, amalan baik dia lebih baik selepas dibalik haji, itu tanda dia haji mabrur. Kalau dulu dia buat baik, tapi selepas balik haji lebih baik lagi, itu tanda mabrur. Kalau dulu dia teruk, selepas balik haji dah baik, itu makna dia haji mabrur. Tergantung kepada orang. Tergantung kepada orang. Kalau dulu tak pakai tudung mungkin, selepas balik haji dah pakai tudung dah, mana haji dia mabrur. Kalau dulu pakai tudung, tapi ada lagi nampak-nampak, selepas balik haji pakai tudung full, pakai tudung full, bermakna haji dia haji mabrur. Tidak yang terjadi sekarang lah. Apa yang terjadi sekarang ni sangat disayangkan. Sepatutnya kita ni, umat Islam ni, ada pelbagai keadaan, kekuatan kita. Pelbagai keadaan, kekuatan kita. Kita ada kekuatan ekonomi, bukan dirancang oleh kita, tapi dirancang oleh Allah. Zakat ni rancangan Allah. Kita ada kekuatan rohani, seperti disebut kursus Ramadan. Kita ada kekuatan perhimpunan yang paling utama sekali, haji. Kekuatan itu siapa yang rancang? Allah. Bukan kita rancang, tahun ni macam ni kita buat musyawarah tiap-tiap negara, kita berhimpun di sana satu tempat, kita rancang. Perhimpunan paling banyak sekali kekuatan individu-individu ni. Tapi Allah telah merancang, telah membuat satu peraturan, telah membuat satu syariat, telah membuat satu syiar. Berkumpul kita tiap-tiap tahun di sana. Tapi apa yang terhasil daripada perhimpunan raksasa itu? Apa yang terhasil? Mungkin sekarang kita nak nampaklah, wallahu a'lam, jika Saudi itu diperintahkan oleh, kita tak kata tak baik, tetapi yang lebih baik, mungkin akan terhasil sesuatu. Sebab dia merupakan perhimpunan kita. Sepatutnya apa saja penyelesaian umat Islam itu akan terjadi di sana. Sepatutnya kita tak payah ada OIC lah. Orang kata kena ada OIC, dia kata. Orang Islam dibunuh di Burma, di Burma, di Myanmar. Mereka kata OIC, saya lihat, maksudnya begitu. Kita tak perlu. Kenapa? Kita ada perhimpunan yang paling besar sekali. Kenapa tidak terjadi sesuatu kekuatan dari perhimpunan tersebut? Kerana kita telah jauh daripada amalan. Kita tak sebut benda-benda yang lain, benda-benda yang sedikit sahaja, akhlak pun kita tak terjadi. Akhlak sangat teruk di sana. Keadaan-keadaan yang sangat merisaukan. Karena apa? Karena kita tidak membawa hati bersama. Pergi haji ni bawa duit saja, bawa semangat saja, bawa benda lain saja, tapi tak bawa hati. Tak tahu hati tinggal kat mana. Hati yang salim itu tak bawa. Hati yang betul-betul faham dengan apa tujuan ibadah itu kita tak bawa. Setiap akhlak, sifat-sifat utama serta peringkat-peringkat ketuhanan yang selalu diperhatikan pada ahli tingkah laku, ahli tasawuf dan para pendukung pendidikan spiritual, semuanya merupakan masalah-masalah yang terkait dengan hati. Apa yang disebut zuhud, apa yang disebut mengutamakan akhirat, ikhlas, cinta kepada Allah, tawakal, berharap, takut, syukur, sabar, redha, muraqabah, muhasabah. Ini semua amalan-amalan hati, dan amalan ini paling penting sebenarnya. Amalan ini paling penting sekali. Syukur, contoh syukurlah. Syukur ni kalau ada pada kita ni, Masya Allah, hidup kita ni tak payah berutang. Syukur. Kita menerima. Syukur, Allahu Akbar. Syukur Allah bagi pada kita ni tak cukup. Tapi kita didedahkan dengan pelbagai. Kita tengok hari raya baru ni, sebelum raya baru ni puasa. Ambil dulu, bayar tahun 2013. Kita tak tahulah. Mana kita tak syukurlah dengan apa yang ada. Kita tak redha Allah bagi kita apa yang ada. Keadaan menyuruh kita
Ambil dulu tak apa. Pakailah TV ke, perabot ke, pakai apa saja tak apa, pakai. Bayar 2013. Masya-Allah. Kalau dulu tahun lepas saya ingat iklan itu, bayar 3 bulan. Selepas 3 bulan. Mana kalau bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12, 5 bulan. Masya-Allah. Bermakna kita macam ambil tali letak kat leher kita, tunggu jatuh je. Makna begitu. Makna begitu. Kita rasa senang pada kita, tetapi kita telah memakai sesuatu yang kita tidak mampu. Memakai sesuatu yang kita tidak mampu. Apa maknanya? Maknanya macam kita ambil tali gantung, letak kat leher kita, tunggu jatuh saja kursi di bawah, habis semua. Itu yang terjadi kepada orang-orang Islam sekarang ini. Orang Islam tak mampu tapi nak pakai juga. Tengok masya-Allah, perabot kita ni dah 2 tahun dah. 2 tahun baru nak ganti dah. Langsir ni, Allah, langsir tengok dah rusuh dah. Nak ganti langsir pula tak cukup duit. Itu nak ganti, semua nak ganti. Makna tak ada duit tapi boleh hutang. Itu yang syok tu duduk sini tu. Sebab apa? Syukur tidak ada. Syukur tidak ada. Apabila syukur tak ada masalah. Itu amalan hati. Syukur tidak ada, sabar tidak ada, redha tidak ada, muraqabah Allah tidak ada. Muraqabah Allah ni macam mana? Kita merasakan Allah sentiasa melihat kita. Itu muraqabah Allah. Muraqabatullah. Sentiasa Allah lihat kita. Di mana sahaja. Kalau ada sifat ni, masya-Allah. Semua amalan-amalan hati ini untuk membangkitkan keceriaan hati kita, untuk menghidupkan hati kita. Sebagaimana disebut tadi, kalau hati kita hidup akan jadi seorang yang baik. Kalau hati kita penyakit, kita tak sebut mati. Kalau hati kita penyakit, maka akan jadi penyakit pada anggota kita. Kalau hati itu mati, matilah anggota kita. Mati semua. Tak boleh buat apa. Mati total. Kalau hati itu mati, matilah semua amalan-amalan anggota badan. Seorang penyair menyebut, hendaklah orang yang menangisi dirinya atas umur yang disisia-siakannya, dan tiada baginya bahagian, dan tidak pula mengambil bahagian. Umur kita. Diriwayatkan oleh Anas daripada Rasulullah SAW, 3 hal apabila diperolehi seseorang maka dia mendapat manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada selain. Yang pertama. Yang kedua, mencintai sesuatu yang hanya dicintai oleh Allah dan membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke api neraka. 3 benda kalau kita ada ni, manisnya iman kita. Manis iman kita macam mana manisnya? Kita nak buat sesuatu ni, dia kena ada manis baru kita boleh buat. Kalau tak ada manis, kita tak boleh buat. Saya pernah sebut, manis ini bukan ada pada gula. Manis ini ada pada keseronokan. Keseronokan pada sesuatu. Saya pernah bagi satu contoh manis kan. Manisnya orang lelaki minum kopi O pekat. Kopi O kurang gula, itu manis bagi lelaki. Manis dia rasa. Kenapa itu manis? Kerana seronok dia minum tiap-tiap pagi minum. Duduk kedai kopi 3 jam minum 1 gelas kopi yang pekat, yang pahit, manis bagi dia. Ibadah ini kena ada manis untuk kita buat. Manisnya iman kita apabila kita mencintai Allah ataupun menjadikan Allah dan Rasul ini lebih kita cintai daripada selainnya. Lebih kita cinta Allah, lebih kita cinta Rasul daripada selainnya. Bermakna apa suruhan Allah, apa suruhan Rasul kita utamakan, itu saja. Kita utamakan. Walaupun bertentangan dengan kehendak, walaupun bertentangan dengan keadaan, walaupun bertentangan dengan nafsu kita utamakan apa yang Allah suruh, cinta kepada Allah, apa yang Rasul suruh, cinta kepada Rasul. Dan kita mencintai hanya yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Ini satu lagi. Rasul tak suka begitu, Allah tak suka begitu, kita pun tak suka. Kita pun tak suka. Dan kita benci kembali kepada kekafiran sebagaimana kita benci dicampakkan kepada api neraka. Benci kepada kekafiran bukanlah bermakna selepas Islam kita masuk kafir, bukan itu sahaja.
tetapi kita benci kepada sesuatu yang tak elok, kerana yang tak elok itu akan dicampakkan kita ke dalam api neraka. Jauh lagi lah kalau kekafiran. Ini dalam konteks sahabat ni, apabila dulu mereka telah peluk Islam, mereka kufur balik. Mereka kufur balik. Bagi kita ni itu sangat-sangat besar sekali lah. Tetapi kalau kita telah buat kebaikan, tiba-tiba luput kebaikan tersebut, mungkin kita telah sedar dulu tak pakai tudung, dulu tak buat salat, dulu itu, dulu ini. Selepas 10, selepas 20 tahun, selepas 25 tahun, tengok-tengok tanggal sedikit-sedikit daripada kita.